Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab kita. Muka surat 22. Lima belas daripada bawah. 15 baris daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ini suatu tanbih pula. Tanbih makna peringatan. Tatkala kita ketahuilah daripada segala jalan yang jadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin, seperti yang telah tersebut dahulu itu. Tuan Syekh pengarang kitab rahimahullahu ta'ala sebut dekat kita pada kuliah-kuliah yang lalu tentang kebinasaan berkahwin. Seorang lelaki binasa dia kerana mendirikan rumah tangga. Kerana apa? Kerana dia tak dapat nak manage, dia tak dapat nak menguruskan perkahwinan dia sebagaimana yang dikehendaki oleh agama, sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Gagal suami itu untuk nak menguruskan perkahwinan. Diseri dia jadi tidak mengikut agama, diseri jadi satu orang yang melawan suami, anak-anak jadi macam-macam. Jadi suami, laki-laki tadi ni dia rosak kerana apa? Dia rosak kerana dia pergi duk menikah. Kalau lah duk bujang kemarin pun tak ada masalah. Duk bujang kan, nak mangkit pukul berapa pun tak ada masalah. Dia tak terlibat dengan the third party, orang yang ketiga. Maka bila dia ambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga, terbebanlah di atas kepala dia, atas bahu dia akan banyak benda. Maka hari ini Tuan Syekh pengarang kitab nak sebut pula kepada kita, selepas membicarakan tentang kebinasaan berkahwin tadi ni, dia nak sebut pula pada malam ni akan kelebihan ataupun apa kebaikan daripada satu orang bujang ni. Dia ambil keputusan untuk mengakhiri zaman bujang dia. Kalau di kalangan artis yang terbaru ni nak apa berkahwin tak apa dia? Tak tahu. Nilofa. Dah kahwin lagi. So. Dah lagi kan? Baru kira-kira nak kahwin lah. Nah. Apa kelebihan kita mendirikan rumah tangga? Bukan tanya tuan-tuan lah, ada ni muslimat, ada ni kira kita ni, ada ni geng-geng otai belaka lah. Geng-geng old timer. Orang yang masak dah dengan apa nama ni, dengan masalah karenah rumah tangga. Ni nak maksud apa ni? Nak maksud dia kita nak cari jodoh pula kepada anak kita. Jadi ceritalah dekat anak apa kelebihan-kelebihan mendirikan rumah tangga. Cucu nak menikah, panggil cucu, cerita dekat dia apa kelebihan mendirikan rumah tangga. Maka syaigianya, maka sebaiknya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya.
Maka adalah faedah berkahwin itu 5 perkara. Tu dia. Lama dah menikah ni kan? Lama dah. Usuk tak menikah kan? Tak lagi. Tok Imam nikah hari? Nikah dah. Tuan Syekh? Berapa tahun dah menikah? Berapa? 50 tahun? 45 tahun? Ya? 30 hari lama tu. Kan? Kira-kira kalau tanyalah dekat Tuan Syekh kita ni, apa kelebihan berkahwin? Kira orang belah Kedah kata dalam poket lah. Faham kita ni? Ada berapa? Ada 5. Dia kata kelebihan mendirikan rumah tangga ni. Yang pertamanya kata dia dapat anak. Tu dia. Kelebihan ataupun faedah mendirikan rumah tangga kata Tuan Syekh pengarang kita ni, iaitu dapat anak. Iaitulah asal kelebihan yang disebut akan berkahwin. Kerana maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak. Itu dia. Jadi apa tujuan dia kita mendirikan rumah tangga ni? Kata Tuan Syekh pengarang, dia ada 5 tujuan ataupun 5 faedah. Yang pertama, dia suruh barang pastilah dapat anak. Kerana Nabi SAW, dalam kitab kita tak ada hadis tu, saya ambil daripada kitab-kitab lain. Hadis daripada Maqil, setengah orang baca Maqal, setengah orang baca Maqal, setengah orang baca Maqil. Maqil bin Yasar kata dia telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Kata Maqal bin Maqal bin Yasar, satu hari dia kata ada satu orang laki-laki yang orang ni sudah barang pasti tak kahwin lagi lah. Orang dulu. Kalau kita buka kitab ni di awal, kitab ni mula-mula muka surat 2 tu, dia cerita dah. Yang tu orang perempuan. Datang jumpa siapa? Datang jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah bintu Abu Bakar. Orang dulu ni kalau dia nak buat satu-satu benda, tuan-tuan, dia tanya orang lama-lama ni. Dia tanya orang tua-tua. Orang tua tak boleh lah kan. Orang tua nampak leceh ingat kan. Orang lama. Saya baru dapat maklumat, tuan-tuan. Kita punya Tuan Haji yang ada selalu duduk mengaji dengan kita ni, meninggal kan. Pertengahan bulan kemarin ke apa. Kan yang ada mengaji, selalu duduk mengaji dengan kita tu. Kalau tuan-tuan kesempatan jumpa dengan keluarga dia, sampai salam takziah saya lah, baru dapat maklumat. Tanya dulu. Dulu ni macam tu. Lah ni payah dah nak tanya orang tua-tua ni kan. Terutamanya nak tanya ustaz apa semua ni susah. Pasal lah ni dunia ujung jari kan. Lah ni depa tak tanya tapi tanya dekat Tuan Haji Google. Tanya juga, tanya dekat Tuan Haji Google. Datang satu orang perempuan, tuan-tuan ingat lagi, jumpa dengan Sayyidatuna Aisyah, tanya dekat Aisyah, ya Ummul Mukminin, aku ni ada satu orang laki-laki, dia ni anak makcik aku, anak mak menakan aku. Anak mak menakan dia. Siapa dia? Mana dia dengan laki-laki itu siapa dia? Anak mak menakan dia. Mana? Pupu. Pupu boleh menikah tak? Boleh kan? Syariat kita boleh menikah pupu ni. Dia kata, cuba kamu bagi tahu pula sikit dekat aku, kata perempuan tadi, apa-apa yang aku kena buat, apa tanggungjawab aku bila aku mendirikan rumah tangga. Dia minta Aisyah tolong habaq kat dia, kalau aku kahwin ni, apa tanggungjawab aku dekat suami aku. Aisyah tak mau fikir panjang. Aisyah tak mau kona-kona. Aisyah kata apa? Dia kata, hang nak tahu berat tak berat tanggungjawab hang sebagai seorang isteri kalau hang ambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga,
sekiranya mengalir, dia kata, daripada dua lubang hidung suami kamu, sebelah kanan keluar darah, sebelah kiri keluar nanah, maka menjilat-jilat kamu akan nanah dan darah tu, belum lagi mendatangkan atau belum lagi selesai tanggungjawab kamu kepada suami kamu. Berat lah nak abang. Bukan duk suruh pi sekali lagi suami sesemua apa, abang duduk saya nak tu isteri dah buat kerja tak cerdik lagu tu. Bukan nak abang kata suruh pi jilat tu. Kalaulah macam tu keadaan suami, kita pi jilat pun tak selesai lagi tanggungjawab kita dengan suami ni. Ni pula mai satu orang lelaki zaman Nabi SAW, kata Maqal bin Yasar ni mai jumpa dekat dengan Nabi SAW. Lalu dia sebut, dia kata, inni asabtum ra'atan zata hasabin wa jamalin. Kata dia, sesungguhnya aku telah bertemu dengan seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik. Dia kata, ya Rasulullah, aku jumpa dengan satu orang perempuan. Yang perempuan ni dia ada kedudukan. Maknanya dia, kalau Allah ni kita kata dia ada kerja lah. Kan? Dia ada kerja. Dan kerja dia pula, dia ni pula satu orang yang ada jawatan dalam kerja dia. Oh, jangan buat main tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, orang perempuan ni, oh, tuan-tuan tak tahulah kalau belah tuan-tuan ni, belah saya. Kalau pusing kot daerah Larut Matang Selama tu, tuan-tuan pergi ke sekolah-sekolah ni. Tuan-tuan pergi ke sekolah-sekolah. Kalau belah sana lah, sini tak tahu. Okey, keadaan sini saya tak tahulah. Tapi saya rasa serupa agak kot. Kan? Pulau Kangsa dengan Taiping jauh mana pun kan. Tuan-tuan masuk ke sekolah-sekolah ni, tuan-tuan tengok nama pengetua tu, tuan-tuan. Nama pengetua ni orang perempuannya. Masuk sekolah ni pengetua perempuan. Masuk sekolah ni pengetua perempuan. Daripada 10 sekolah ni ada kot satu pengetua jantan. Betul? Betul. Jadi belah ni macam mana? Tak kot, belah sini pengetua semua orang jantan mereka kot. Tak kan, saya rasa serupa Lah, cerdik tuan-tuan, hari ni orang perempuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Menara Gading, pergi universiti ni, tengok dia duduk keluar daripada universiti tu, tuan-tuan tengok, haduk keluar ni, orang perempuan saja. Orang jantan pergi mana habis? Ada, tuan-tuan. Duduk lanjir Taiping. Minggu ni punya jumlah, saya tanya kemarin 2-3 hari lepas jumpa dengan kawan, satu orang kawan, saya tanya berapa jumlah lah ni? Master dalam penjara dia panggil jumlah, dia tak panggil jumlah, dia panggil master. Berapa master dalam penjara ni? Lah ni. Dia kata 3,000 lebih kat ustaz, dia kata. Tu dia. Orang jantan semua 3,000 lebih. Pekat duduk sana semua. Tu tak campur kem tahanan, tak campur Batu Gajah, tak campur Tapah ni musim yang Taiping dulu, yang Perak dulu. Jadi orang perempuan hari ini banyak kedudukan yang dalam masyarakat ni ada kedudukan. Zaman Nabi SAW, laki-laki ni dia mai jumpa Nabi, dia kata kat Nabi SAW, aku jumpa, aku berkenan, aku nak menikah dengan satu orang perempuan yang dia ada kedudukan ni. Dalam masyarakat dia ada kedudukan dan dia pun syegak, dia pun cantik elok. Wa innaha la talidu pula. Namun dia satu orang yang tidak boleh melahirkan anak. Pula dah. Dia satu orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, dia satu orang yang cantik, dia, tapi dia kata perempuan ni dia tak boleh beranak. Dia tak boleh nak beranak. Afa atazawwajuha? Maka apakah boleh aku menikahinya? Satu orang yang ada kedudukan, satu orang yang syegak, tapi dia tak boleh beranak. Dia cerita dekat Nabi. Lepas tu dia tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak pergi menikah dengan dia, boleh tak? Qala la. Nabi kata jangan.
summa atahu saniyata fanahahu summa atahu salisah. Kemudian laki itu datang buat kali yang kedua. Tak apa habis. Bila Nabi kata jangan, dia pun balik. Duduk di rumah tak berapa hari, tak boleh jadi. Mai lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya soalan yang sama dekat Nabi. Nabi tetap dengan keputusan dia. Nabi kata tak boleh, jangan. Lalu laki-laki itu datang buat kali yang ketiga. Balik pergi rumah, selang 3-4 hari tak boleh, dia kata. Kan? Dia cinta ni, India kata kadhir onderci. Cinta ni tuan-tuan, bila dia mai tuan-tuan, habis. Cinta ni, yang dikatakan cinta ni, buta ni, dia hinggap mai kacau tuan-tuan. Habis. Serban pun tuan-tuan, nanti ekor serban nanti pulas mai duduk depan ni. Jangan buat main tuan-tuan. Berapa ramai kita tengok kawan-kawan kita ustaz hak tewas. Tempat tuan-tuan ada tak tahulah, tempat kami Jahanam. Berapa ramai orang-orang besar dalam dunia ni yang dengan orang perempuan habis. Hang terror macam mana pun, kata ustazah hak semanih kurma tu nama apa? Ha? Ustazah semanih kurma tu. Nur Baiyah. Ha, ustazah Nur Baiyah. Hang macam mana punya hebat pun dia mai cakap rimau tu, dia kata. Tuan-tuan, Jahanam. Jangan buat main tu. Allahu Akbar. Ni Tok Syekh ni pun dia balik dia fikir-fikir, dia kata tak boleh jadi, dia kata. Pi sekali lagi, ya Rasulullah. Cerita benda hak sama dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan. Kali ketiga pun Nabi kata jangan. Faqala tazawwajul waduda al-waluda fa inni mukasirun bikum al-umam. Nabi kata. Maqal hadis riwayat daripada Abu Daud. Nabi kata kahwinilah kamu akan wanita yang penyayang. Nombor satu sekali Nabi kata, hang nak pilih satu orang isteri ni, Nabi kata aku nak abang kat hang, nombor satu sekali hang kena pilih satu orang isteri, satu orang perempuan yang hang nak menikah ni, yang dia ni caring, apa dia bagi bahasa orang putih, betul je, caring. Hang cari satu orang perempuan yang dia ni penyayang. Macam mana nak tahu tuan-tuan? Boleh tahukah satu orang perempuan ni dia penyayang ke tak, melainkan kita menikah dengan dia baru kita tahu. Lo malas mandi rupanya. Masa duk bercinta kemarin, tak usah kira lah. Ni ayak ni 2 straw. Straw 2. Ni ada kat trok dekat ni apa? Dekat ni ada macam buah apa? Buah lemon ke apa atau buah. Ada payung pula kecil. Straw 2. Allah. Satu gelas air tu tuan-tuan 3 jam minum tak habis. Dua-dua orang ni apa? Minum pun serentak minum. Hak laki-laki buh mulut dia, hak perempuan buh mulut dia dalam straw tu. Buh belaga ni, hidung ni macam burung kakak tua punya hidung ni. Belaga. Hirup air sikit-sikit hirup. Tak tahu. Nak tahu tak tahu pergi menikah esok, buat teko air kat dia, dia hirup tuan-tuan sampai bunyi seruk.
Masa jumpa ni, nak kentut ni dia kontrol tu. Sampai naik angin pasang. Tak kentut. Menikah esok baru tahu. Kawan tu duduk makan nasi, lalu kat tepi meja makan, berak bagi. Apa punya suami pengotok macam tu. Masa sama dengan orang perempuan pun, kita nak tahu kata dia caring tak caring, kita tak tahu, melainkan kita pergi menikah dengan dia. Pasal itulah disyariatkan kita ni bertunang. Hak Nabi suruh bertunang ni pasal apa? Pasal tempoh bertunang ni untuk tempoh kita kenal mengenali di antara satu sama lain. Maka Nabi kata dekat laki-laki ni, hang nak pergi menikah, syarat yang pertama, hang nak kena tengok perempuan ni satu orang yang penyayang. Subur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni orang perempuan yang beranak banyak. Kerana apa? Kerana Nabi kata aku akan berbangga dengan aku memiliki umat yang ramai. Nabi sebut macam tu. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanakahu tanasalu, kata Nabi. Fa inni mubahum bikum yaumal qiyamah. Menikahlah kalian, kata Nabi, dan berbanyaklah kalian kahwin dan melahirkan anak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya aku akan berbangga esok ni di hari akhirat itu kerana ramainya umat aku. Nabi petegas macam dekat laki-laki tadi. Ada menikah tak mau anak. Saya tak ingatlah cerita ni lama dah tuan-tuan. Saya pernah terbaca satu majalah banyak tahun, belas ke tahun macam itulah. Surat Abang Metro. Wallahu alam, kalau pemberita hak yang tulis tu dia pembohong, saya pembohong tuan-tuan malam ni. Tapi tak kanggut kan, dia ada etika dia kan. Pemberita ni dia ada etika dia. Melainkan nak sampai tu berita yang benar aja. Lama tahun sudah, banyak tahun sudah. Muka depan pemberita ni sudah dapat satu orang perempuan, dan ditemu ramah perempuan ni pun cerita tuan-tuan, bagaimana dia dan suami dia sejak banyak tahun yang dulu. Hak surah abang ni pun cerita banyak belas tahun kemarin. Dia cerita ni jadi kat dia ni belas tahun sudah dulu ni. Mana cerita ni pun 30-40 tahun sudah. Dia tunjuk gambar, tapi dia tak tunjuk gambar perempuan tu cara depan lah. Dia tunjuk sisi tu, dia dah blur gambar tu. Perempuan ni cerita kisah benar yang berlaku dekat dia. Bagaimana dia dan suami dia mendirikan rumah tangga. Pada malam perkahwinan mereka ni, mereka semayang sunat hajat, dua orang mereka, suami isteri. Semayang sunat hajat dua orang mereka. Apa mereka minta dalam permohonan hajat mereka tu, dalam solat hajat mereka tu? Mereka minta supaya tak dikurniakan anak lagi. Bukan tak mau anak, tak mau lagi. Pasal apa tak mau lagi? Tuan-tuan, berkerjaya. Suami berkerjaya, isteri pula berkerjaya. Isteri kata, kalau I pergi duk beranak, dia kata, you tengoklah badan I lah ni macam dengan belalang aja pun. Esok ni dengan I duk pergi beranak, sekali I jadi macam alamari lauk pula, dia kata, badan I. Wallahu alam, tak tahulah apa depa punya alasan. Dia tak cerita dalam tu. Tuan-tuan, tak ada satu pun hak yang kita pernah dengar, ada tak satu amalan hak buat ni hak nak tolak rezeki?
satu semayang umpamanya kita bisa dengar semayang ni nak minta rezeki ataupun nak minta benda baik. Apa dia? Kita semayang istisqa umpamanya. Semayang minta hujan. Ada tak semayang tak mau hujan? Tak ada. Tak ada semayang tak mau rezeki ni, melainkan minta rezeki ada. Hak ni Allah Ta'ala nak bagi dekat dia anak, dia tak mau. Jadi tujuan perkahwinan ni untuk mendapatkan anak. Mereka pergi semayang hajat, tak mau anak. Sambil duduk cerita tu, sambil duduk, kata dia menangis lah apa, sambil duduk cerita dekat wartawan ni, dia kata mereka selama 18 tahun kot, lebih kurang lah, saya pun tak ingat lama sangat, tapi belasan tahun lepas mereka berkahwin ni, mereka semayang hajat tadi ni minta tak mau anak, Allah Ta'ala tak bagi mereka anak. 18 tahun tak bagi anak. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, jangan kita melakukan satu ibadat hak nak tolak pemberian rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar apa? Atas dasar apa kita tak mau anak ni? Biasanya kita kata masalah kewangan lah. Anak yang lahir umpamanya esok ni belanja kuat, tuan-tuan, memanglah nak kita akui. Tambah pula dalam keadaan macam sekarang ni kan, ramai di antara sahabat-sahabat kita yang sangat terkesan dibuang kerja. Saya bersembang dengan satu orang baru ni, dia bawa apa nama ni, apa dia panggil tu, kereta apa, hak orang duk naik lah ni orang panggil apa, Grab kan, Grab. Saya sembang dengan satu orang lelaki lah. Dia kata dulu sebelum daripada musibah ni, biasa dia kata saya 150 satu hari boleh dapat, dia kata. Saya turun pagi, dia kata pagi pukul 8, pukul 7.30 pergilah, masa tu orang nak pergi kerja pejabat ni banyak, kebanyakannya parking tak ada apa semua, mereka lebih selesa untuk naik Grab ni. Pasal dalam masuk pejabat, ruang parking tu terhad. Jadi kalau bawa kereta, tuan-tuan, nak pergi buh tang mana kereta? Kalau kena mai awal sungguhlah. Jadi tu punca di antara sahabat-sahabat kita duk bawa Grab lah, apalah seangkatan dengan dia ni, boleh cari makan. Jadi dia kata sejak ni, dia kata sampai ke petang lah, dia kata dia buat biasanya, kadang-kadang malam dia kata dia balik rehat, malam dia keluar lagi, dia kata boleh lah dapat lagi 2-30 ringgit, dia kata. Jok-jok dia kata jadi macam ni, dia kata nak dapat syari 30-40 ringgit pun sangat susah. Sangat susah. Jadi kesian, tuan-tuan, ni di antara orang hak yang kita selam hati depa ni, memang susah. Dan kita tak tak menolak kemungkinan. Nah, sekiranya ada yang sampai peringkat macam tu, nah, kita tangguh dulu untuk nak melahirkan anak ni. Pasal apa? Pasal kekangan ekonomi. Kita terima hak tu. Cumanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyebut di dalam surah Al-An'am ayat 151 dan surah Al-Isra ayat 31. Teks ataupun matan yang sama di antara kedua-dua surah ni, Allah Ta'ala kata apa? Wala taqtulu amwadakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata apa dalam ayat ni? Allah Ta'ala kata, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut akan kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Allah Ta'ala habaq apa? Allah Ta'ala kata dak, kerja bagi rezeki ni bukan kerja kamu. Yang duk bagi makan kamu tu aku, kata Allah Ta'ala. Yang bagi makan anak-anak kamu pun aku. Sesungguhnya mereka makan rezeki mereka, bukan mereka makan rezeki kita. Nah, kita nak abang kat kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang ada cita-cita macam tu, jangan takut. Allah Ta'ala jamin akan rezeki anak kita. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjang hadis tu menceritakan berkenaan dengan sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setitis nutfah ataupun ayak mani. Kemudian kamu berubah setelah 40 hari jadi alaqah. Mai hadis tu mai. Setelah cukup kata Nabi 120 hari ataupun 4 bulan maka ditiupkan roh. Ketika tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mengutuskan malaikat. Allah Taala hantar pi malaikat untuk bagi nyawa dekat anak ni, serentak dengan tu untuk tulis beberapa benda kepada anak ni. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala kata dekat malaikat ni, hampir dekat ni budak ni, hampir kat janin ni, hang tulis kata Allah, uqtub rizqah. Allah Taala, Nabi kata Allah Taala suruh malaikat tulis rezeki dia. Tuan-tuan, 4 bulan ni dalam perut kita, duduk dalam perut mak kita, anak kita duduk dalam perut mak dia, cucu kita duduk dalam perut anak kita, 120 hari Allah Taala hantar malaikat pi tiup apa? Tiup roh. Kemudian janjikan kepada dia dengan berapa benda? Dengan 4 benda. Di antaranya hak mula-mula dia kata apa? Rezeki dia. Saya takut tuan-tuan. Yang keduanya ajalnya, yang ketiga amalannya, dan kecelakaan ataupun kebahagiaan dia. Al-Qamakal, hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Supaya tengok kita, jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia, dan yang demikian itu muwafaqah dengan yang diredha Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu, iaitu kekal ia mendoakan bagi ibu bapaknya kemudian daripada mati keduanya. Kata Tuan Syekh pengarang kita ni, tujuan yang pertama kita mendirikan rumah tangga ni ialah dapat anak. Dan kerana dengan dapat anak tu, kata dia, maka anak tu jadi satu anak yang soleh. Anak tu jadi satu anak yang solehah. Yang anak yang soleh dan solehah tadi ni, maka anak ni akan kekal mendoakan kita apabila kita duduk dalam kubur esok ni. Ketika mana kita dah mati dah. Ni kita hak ada ni tuan-tuan ni, hak duduk dalam kuliah pada malam ni. Ketika ni sekiranya ditakdirkan, saya minta maaf, ada di antara kita ni yang ibu dan ayah kita ni dah tak ada dah. Pi mana? Ibu dan ayah kita sudah meninggalkan kita, sudah meninggalkan dunia ni, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ni ibu dan ayah kita, kata ulama, seolah-olahnya sedang berada di dalam satu lautan yang sangat luas. Dalam satu, kita kata, laut yang tidak ada tepian dia. Seolah-olahnya roh ataupun arwah ibu dan ayah kita ni macam dengan buah nyok duduk dalam laut tu. Buah nyok duduk dalam laut. Satgi tenggelam, satgi timbul, satgi tenggelam, satgi timbul, satgi tenggelam, satgi timbul. Tiba-tiba pada satu masa, seolah-olahnya, kata ulama, seolah-olahnya ibu dan ayah ni seolah-olah depa ni diapungkan kaki depa. Naik ibu dan ayah kita ni, hak buah nyok hak nampak tenggelam timbul macam kepala tadi ni, tak tenggelam dah, duk terapung naik. Sudah barang pastilah kalau orang yang lemah di dalam lautan yang sangat luas, tiba-tiba dia terapung, terangkat tengkuk dia tak lemah dah. Hak duk tak syak ni, duk bila naik tu boleh ambil nafas, terjun balik satgi jadi lemah.
Maka heran mak dengan ayah kita ni, kata ulama, heran mak dengan ayah kita ni, awatlah kita tak kena azab ni. Pasal apa dia ringankan azab kita ni? Mai satu surah habaq kat mak dan ayah kita, sesungguhnya anak kamu yang soleh sekarang ni sedang berada di dalam majlis ilmu. Ni kita hak duduk dalam majlis ilmu ni tak niat pun, ya Allah, sampaikanlah pahala aku duduk dalam majlis ilmu ni kepada ibu dan ayahku. Kata ulama tak payah. Kata ulama tak payah niat lagi tu. Kalau untuk mak dan ayah, kita duduklah dalam majlis ilmu ni, duduk aja sampai pahala tu. Tanpa, kata ulama, mengurangkan sedikit pun daripada pahala kita. Contohlah kita duduk dalam majlis ni dapat 100, contohlah dapat 100 pahala. Allah Ta'ala hantar pi lagi pahala kita ni pi kepada ibu dan ayah kita hak dalam kubur tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa mengurangkan sikit pun pahala kita, kita tetap duduk 100 tu juga. Sebagian ulama berkhilaf tentang pahala kita duduk dalam majlis ilmu ni, dalam majlis baik ni. Sebagiannya berkhilaf kalau kepada selain daripada ibu dan ayah, maka hak tu kena niat juga. Ya Allah, sampaikanlah pahala aku mengaji ni. Boleh tak tawassul dengan ilmu yang kita benda baik yang kita buat ni? Boleh tuan-tuan. Ulama-ulama kata boleh. Contoh apa? Contoh hadis hak yang 3 orang lelaki-lelaki satu hari macam mana tak tahu, pergi duduk masuk dalam gua, tiba-tiba pintu gua tertutup rapat, nak keluar tak boleh. 3 orang ni depa tawassul dengan ilmu depa. Depa kata, ya Allah, kalaulah ada pahala aku duk jaga mak aku, masa hari tu ni aku duk jaga mak aku, kamu buka lah pintu gua ni. Berenjak pintu gua tu. Pasal apa? Pasal kawan tadi ni dia tawassul dengan ilmu yang dengan kebaikan yang dia buat. Kata ulama, kalau selain pada ibu ayah, kena niat juga untuk sampai. Nak sampai kepada siapa? Kepada abang kita yang sudah meninggal dunia, kepada pak su kita, pak long kita, yang tu memerlukan juga kepada niat. Tapi kalau mak dan ayah ni tak payah. Iaitu dibilangkan ia daripada amal yang soleh, yang kekal kemudian daripada matinya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Artinya, bila mati seorang anak Adam, nescaya terputuslah segala amalnya, melainkan daripada 3 benda saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud, meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, apabila mati seseorang manusia ataupun seorang anak Adam, terputus habis segala amalan kita. Kita ni tuan-tuan, bila mati esok ni, terjun saja dalam kubur tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, yang mengiringi satu orang ke kubur tu, kata Nabi, salasin, ada 3 benda yang akan ikut kita pergi kubur. Yarfa'u mayyita salasatin, kata Nabi, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mati kita ni esok ni akan ikut kita pergi kubur. Kata Nabi, ada 3 benda. Yang pertama, kata Nabi, ahluhu, ahli dia. Kita mesti esok tuan-tuan, anak kita ikut pergi kubur. Kita mati esok tuan-tuan, siapa lagi ikut kita pergi kubur? Ayah mentua kita ikut pergi kubur. Kita mati esok tuan-tuan, siapa ikut kita pergi kubur? Isteri ikut pergi kubur. Ahli keluarga kita
Hak jauh, hak dekat, pupu, papat, semua pakat mai, semua pakat ikut pi kubur belakang. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maluhu, harta meradak kita ikut kita pi kubur. Kita ada tanker, kita ada lori trailer ikut kita pi kubur. Anak kita bawa. Kita ada backhoe, kita kontraktor, kan? Siapa bawa backhoe pergi kubur? Orang hak kerja dengan kita lah. Backhoe pun sampai kubur. Kita ada motor Y suku ikut kita pergi kubur. Bukan sekat kata traktor, bukan sekat kata lori trailer, tanker, bukan kata Y suku, gerek buruk pun ikut pergi. Hak kita beli hari tu ni, duk bawah rumah, gerek buruk ikut. Bukan kata gerek buruk lori tanker. Tu, hak buah ayat sejuk tu apa dah? Cerek pun ikut pergi kubur enggak? Saya duk confuse tentang cerek ni buat apa pergi kubur. Saya berasa nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan ada knowledge tak pasal apa dia cerek pergi kubur macam apa? Oh, nak siram mayang. Kalau tanah selut, dia siram mayang ni pasal apa? Takut tanah tu tanah pasir, jadi angin pukul dia nanti tanah tu dia terbang dengan angin. Kalau tanah selut, buh cerek ke? Bubuh pilah orang kata bawa. Sampai saya pernah dengar satu orang marah dekat ni, dekat kubur. Pasal apa tak bawa cerek? Marah kat kawan tu. Yang kita pun ingat apa siapa ni nak kena bawa, sampai nak berkeli ke tepi kubur bawa cerek ni. Bukan kata cerek buruk dia anti-mai tuan-tuan. Tikar mengkuang pun pergi juga. Tikar mengkuang ni apa kena mengenal tuan-tuan dengan mati ni? Tikar mengkuang. Nak duduk. Yalah kena mengenal lah kan. Kawan hak baca talqin nak duduk. Orang hak berdiri, orang hak yang lain sunat duduk ke berdiri? Sudah. Sunat orang lain berdiri. Hak tukang talqin tu je seorang bagi dia duduk. Hak lain semua sunat berdiri. Duduk pula kena piduk pula atas kubur. Nabi kata cucuk punggung hampa dengan besi api panas lagi baik daripada hampa pergi duduk atas kubur. Kita ni bukannya belajar sangat kan? Bukan belajar sangat kita ni, ada kubur ni tak belajar sangat, bantai je kita. Kan? Bukan kita sini. Hak sini okey belakang. Satu lagi saya confuse tanah kubur ni. Payung kertas tu apa saja? Payung. Payung bukan payung elok, ada payung kertas. Yang tu apa saja tuan? Tuan-tuan ada maklumat saya kat sahabat kita, nanti dia hantar mesej kat saya. Saya pun teringin nak tahu kat payung ni apa. Dia apa kata payung Ustaz, ni sekali kalau hujan nanti nak buh kat kepala dia. Pasal apa? Kita tanya. Tak apalah. Itu kita kata adat kita kan. Baik. Dua daripada dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan balik. Yang akan balik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ahluhu wa maluhu. Isteri kita yang macam-macam dulu ni tak tahu nak habaq, punya kasihnya kita, punya sayangnya dekat dia, sampai tak kira duk menyanyi lah, andainya aku pergi dulu sebelummu, menyanyi. Tak kira. Kita ni dengan isteri kita ni, tiba-tiba hari ni kita mati tuan-tuan, dia ikut kita pergi kubur. Agak-agak malam tu dia tidur dengan kita tak pergi kubur tu? Tak ada. Awal lagi dia balik dah. Pak mentua kita balik, ayah kita balik, pupu papat balik habis. Yang kedua Nabi kata yang akan balik bersama-sama dengan kamu adalah
hatta maradak hampa. Wa maluhu. Kita bawa tanker tadi, adik-beradik kita bawa tanker, bawa teksi kita, bawa apa semua, balik semua. Yang akan tinggal bersama-sama kamu. Nabi kata, Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis tu, dia kata apa? Dia kata wa yabqa wahidun. Yang tinggal bersama kamu satu ya, apa dia? Amaluhu. Ni amalan hak sikit sebanyak kita buat atas dunia ni jadi peneman kita di kubur esok ni. Sikit tuan 5 minit boleh kot Apabila mati seorang anak Adam, nescaya putuslah segala amalnya melainkan daripada 3 perkara saja, yakni pertamanya sedekah yang diwakafkan. Atas dunia ni kita ada sedekah yang diwakafkan dengan maksud apa? Sedekah yang jariah, sedekah yang berterusan pahala dia. Ada banyak sedekah tuan-tuan. Saya ringkaskan. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata dia, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautiha. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, yang didapati oleh orang yang beriman daripada amalan dan kebaikan dia lakukan setelah mati, Nabi kata ada beberapa saja. Yang sedekah ni ataupun amalan ni dia jariah, dia mengalir, dia sentiasa berjalan. Dalam banyak-banyak sedekah, ada beberapa sedekah saja yang bila kita mati pahalanya tetap berjalan. Kata Nabi SAW, yang pertama ilman allamuhu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia simpan, yang dia sebarkan. Ada sikit ilmu, ada sikit pengetahuan dia, ada knowledge sedikit tentang agama dia, maka dia sebarkan benda ni, dia cerita kat orang ni, dia cerita kat orang ni. Maka orang ni apabila dia sudah mati besok ni, pahala ni akan sentiasa mengalir kepada dia selagi mana orang tu beramal dengan apa yang sudah dilakukan, yang diajarkannya. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Yang tiga, mushaf Quran yang dia wariskan, tuan-tuan. Kita ada sikit duit, kita ada sikit lebihan daripada belanja kita, kita beli satu mushaf ataupun satu naskah Quran, kita mai dalam masjid, kita letak Quran tu, tinggal pergi. Tuan-tuan, selagi mana kita mati besok ni, selagi mana Quran tu masih ada dibaca, kita akan dapat pahalanya di dalam kubur esok ni. Yang ketiga, masjid yang dibina. Dalam sebuah hadis lain, Nabi kata, walaupun yang dibina sebuah masjid yang besar tu, kamu ada saham satu biji bata ataupun sebesar telung burung ciak. Itu dia. Tuan-tuan, telung burung ciak. Burung ciak besar mana? Burung ciak. Ciak apa? Ciak celi. Burung ciak tu kecil dah. Ciak celi lagi, kecil lagi. Telung dia besar mana? Besar telung cicak lah lebih kurang. Tuan-tuan, kalau ada sebesar itu, tuan-tuan, sebesar itu terselit di dalam batu bata nak buat masjid, selagi mana orang duk guna masjid tu untuk melakukan ibadat kepada Allah, kita dalam kubur tu dapat saham dia. Dia duk pergi saham dia. Dia duk mengalir pahala dia tu. Tuan-tuan, jangan kedekut. Jalan lagi dah. Jalan lah. Silap. Mau ni awal sikit. Baru dia terjun pergi RM5 kan. Duk RM1 tu lama sangat dah. Allahu Akbar. Tak apa, bulan depan, esok bagi lain. Yang ketiganya, rumah bagi Ibnu Sabil, yakni musafir dan terputus perjalanan yang dibina, sungai yang dia alirkan. Dan ketujuh, sedekah yang dikeluarkan daripada harta ketika dia sihat dan cip. Ya? Ketika mana dia hidup hari ni, dia ada bagi sedekah atau buat jariah ataupun sedekah jariah yang berkekalan. Dan ketiganya, sedekah yang diwakafkan. Dan keduanya, ilmu yang beri manfaat ia dengan dia. Dan ketika anak yang soleh yang meminta doa ia baginya.
maka berbanyaklah olehmu hai segala manusia daripada memberi sedekah dan berbuat wakaf dan menuntut belajar dan mendengar ilmu dan mendengarlah olehmu akan yang memberi manfaat dan meminta doalah oleh kamu dikurniakan Allah akan anak yang soleh kerana 3 perkara ini jua yang boleh memberi manfaat bagi diri kamu kemudian daripada bercerai nyawa kamu daripada badan kamu. Bermula yang dikehendaki dengan anak yang soleh di dalam hadis tersebut ini anak yang mukmin. Syarat tuan-tuan, nak doa ataupun amalan yang dilakukan oleh anak-anak ni sampai kepada ibu dan ayah ni kena pastikan anak tadi ni anak yang soleh dan anak yang solehah. Yang kerana doa orang yang mukmin bagi ibu bapa itu memberi manfaat sama ada ia soleh atau fasik. Nampak? Dengan syarat apa? Syarat dia mukmin. Syarat dia Islam dan dia beramal dengan Islam dia. Maka orang ni walaupun dia fasik. Apa makna tuan-tuan fasik? Kan? Buah kepayang juga, buah keranji atas peti, semayang juga, judi pembohong, nombor ekor duk main lagi. Nak abang kata banyak ada orang hak yang mukmin, orang hak yang bagus ni tapi kaki pembohong ada. Ada. Pembohong sama panjang tali perut ni. Jadi ahli kuasa jabatan kuasa surau, tapi pembohong ni tak tahu nak abang. Dia jadi allergic kalau tak pembohong sekali lah, satu hari ni naik gatal habis badan. Ada jenis ni juga. Jenis ni tuan-tuan, kalau dia minta doa kepada ibu dan ayah dia sampai dah, sampai tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia mukmin. Hatta pembohong dia tu tak tahu nak buat ke mana lah kan. Tu urat panjang tu. Urat tu daripada kepala sampai kaki tu nak cabut dengan kekok tua. Maka iaitu diberi pahala akan ibu bapaknya itu dengan sebab doa anaknya dan sekalian kebajikan anaknya itu sampai pahalanya itu akan ibu bapaknya. Kalau anak hak duk buat ibu bapa meninggal dah, kalau anak hak baik ni pahala sampai. Baca Quran pahala sampai. Dia buat sedekah pahala sampai. Dia buat baik pahala sampai tuan-tuan. Kalau dia pergi duk jenis angkat tayar atas dalam raya, kalau dia jenis buat benda-benda yang mungkar ni agak-agak dosa tu sampai ke ayah lah. Siapa kata sampai kat tangan? Tak tahu tuan, saya tengok setakat ni, saya tengok dalam banyak tafsir lah. Ada 3-4 tafsir saya sempat tengok. Mengulas ayat Al-Isra ayat 15. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat tu. Kitab tafsir menafsirkan ayat ni, dia kata apa? Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Ulama-ulama tafsir kata apa? Dalam banyak-banyak tafsir hak yang sempat tengok tadi, ada lagi 3-4 tafsir, dia kata apa? Dia kata tak. Bukan kerja kita nak pergi tanggung dosa satu orang ni. Contoh dia macam isteri. Isteri tak semayang. Suami berdosa tak? Berdosa, tapi bukan dia berdosa kerana isteri tak semayang tu. Bukan dia tanggung dosa isteri tu. Dia bertanggungjawab atas dosa yang isteri buat. Bukan dia duk tanggung dosa tu. Dia bertanggungjawab atas dosa. Pasal apa hang tak ajak isteri hang semayang? Pasal apa hang tak suruh dia semayang? Dosanya daripada sudut itu, bukan daripada sudut isteri tak semayang tu. Dosa tu main kat dia juga. Isteri pun dosa, dia pun dosa. Tak. Dia berdosa kerana apa? Kerana melalaikan tanggungjawab. Berdosa atas sudut itu. Wallahu a'lam bisawab. Saya minta maaf ambil masa yang agak panjang. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن شيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.